Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Akar Majlis, Tuan Managani yang saya hormati, Wakil Pegawai Majlis Rasul Tuan Nadilan bin Muhammad Khalid, sahabat saya Azlan Ismail, Berusaha Perpustakaan Persiaga yang baru, Wakil Kepala Polis Persiaga yang dia saudara mak kita, ahli-ahli kita dan kuasa KIBD, para ibu bapa yang dihormati, serta guru-guru yang dikasihi sekalian dan anak-anak dan amak-amak dikasihi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada hari yang mulia ini. Sekali lagi kita dapat bersama dalam satu majlis yang dinamakan Majlis Anugerah Kecemerlangan dan Graduasi tahun 6 serta anak-anak prasekolah perasaan masyarakat. Pertama sekali ucapkan terima kasih kepada wakil PPD yang sudi hadir pada hari ini, di mana pegawai SIC ini merupakan seorang pegawai yang agak sibuk untuk bersama-sama dengan sekolah yang dibimbingnya untuk menaik taraf ataupun menaik nilai ke sebuah sekolah. Jadi hari ini kita rasa banggalah beliau dapat hadir bersama kita. Yang kedua, rasanya kita selamat lagi saya mengadu-adukan kedatangan kehadiran guru besar baru kita, saudara saya Azlan Ismail, yang mana saya amat berterima kasih kerana sudi menerima cadangan latihan daripada PPD untuk hadir ke sekolah perpustakaan Persiaga. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, para ibu bapa semua, setiap seorang guru besar di daerah Rasul ini, bila sahaja terdengar nama sekolah perpustakaan Persiaga, gah dengan jogan katanya sebagaimana yang tercatat di hadapan tuan-tuan perempuan, iaitu SKPA gerbang ilmu yang terhebat. Ini jogan kata yang sentiasa tersemat pada para guru besar di dalam Rasul. Ada di antaranya segan atau belum untuk adik ke sekolah Persiaga, tapi ada di antaranya amat berminat tapi tidak dapat peluang. Tadi saya juga bertanya kepada Ibu Mazlan yang telah menyahut cabaran daripada pihak PPD untuk adik ke sekolah perpustakaan Persiaga. Sebenarnya kehadiran tuan-tuan pada hari ini adalah semata-mata untuk meraihkan kejayaan anak-anak kita. Tanpa kita, tanpa mak dan ayah, sebagaimana lagu Sudirman yang biasa kita dengar, itulah watak kita sebagai seorang ibu dan bapa kepada anak kita. Pada hari ini kita tidak lagi menjadi guru kepada anak kita, tapi kita menjadi pembimbing kepada anak kita, di mana anak kita ini perlu bimbingan daripada kita selain mendapat pengajaran daripada guru-guru di sekolah. Jadi sekali budi perkenan terima kasih kepada semua guru-guru di sekolah perpustakaan Persiaga yang sudi mendidik anak-anak kita di sini. Walaupun setakat ini saya telah tak ada anak saya muda sini, tapi masih dapat berdiri di sini. Jadi terima kasih lagi kerana masih memberi kepercayaan kepada saya untuk bersama puan-puan tua yang pada hari ini hadir untuk meraihkan anak-anak kita. Sebenarnya pada hari ini dalam menjalani kehidupan sebagai bapa, mak, amat-amat tercabar. Kita tidak lagi macam zaman-zaman 60-an dahulu. Depan saya ni ramai sahabat-sahabat saya sama seangkatan dengan saya sekolah dulu pun ada. Tapi hidup hari ini tak sama macam kita dulu. Kalau kita dulu dari rumah sampai sekolah ni, kita lok anak kita jalan kaki. Tapi hari ini, bila sahaja pergi loceng terakhir persekolahan hari tersebut, di pintu pagar sekolah perpustakaan Persiaga penuh dengan para ibu bapa yang menunggu anak-anaknya, yang penuh berharap dengan kejayaan anak-anaknya.
Ada juga yang ayah-ayah harap tok bagi ambil. Jadi tok ni gaji tok ada juga sini. Walaupun ayah ada pun tok bagi terus cakoh kepada. Ya, ini merupakan tugasan yang paling berat yang sentiasa dilaksanakan oleh kita sebagai kelompok perdana kita. Jadi rasa tidak rugilah kepada para bapa yang meninggalkan kita ini sudi hadir bersama kita pada hari ini. Jadi saya rasa tidak perlu saya ucap panjang lagi. Hanya kita perlu memberi penuh sokongan kepada sekolah untuk melaksanakan tugasan-tugasan atau tanggungjawab di projek ini untuk mendidik anak kita. Sebab ibu bapa ini tidak macam ibu bapa pula kena royak bagaimana cara nak pilih anak dan sebagainya. Ya? Ibu bapa ini merupakan ibu bapa yang sentiasa melihat perkembangan pendidikan daripada TV dan media-masa yang lain. Begitu juga bapa-bapa ini baca surat khabar maka. Lain tak kita bimbing royak cara ajar anak dan sebagainya. Mereka tak tahu tugasan mendidik anak. Tapi ada di kalangan kita kadang-kadang lalai daripada penjagaan anak-anak. Ya? Jadi kita kena ingat baik tugas kita sebagai bapa membimbing anak-anak bersama dengan mak-maknya. Jangan kita biarkan mak sahaja yang sentiasa memenuhi ruang-ruang apabila jumpa ke sekolah. Sebab saya dengar tadi bukan dia organak, dia temak dia organak. Kita cari PT je. Ada juga ayah tu cari PT, tapi ada juga mak yang cari PT. Jadi kepada para ibu bapa yang hadir hari ini, sekali lagi saya ucapkan harga terima kasih kerana dapat melapangkan masa bagi meraihkan kejayaan anak-anak kita. Bila kita raih anak kita ini, tua sesat dia raih kita pula. Bukan macam kita kecil pula. Ya? Lepas saya ingat ada orang ini sahabat baik saya pun sekolah pula. Kalau kita mula ayah tak mari sekolah tidak. Tak pernah mari ke sekolah ayah kita. Tapi hari ini ibu bapa telah sedar bagaimana mendidik anak mereka untuk mendapat kejayaan. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan tidak lama nanti ataupun besok ataupun hari ini sekolah akan mengadakan surat siaran berkaitan dengan yuran PIBG dan lain-lain yuran untuk persatuan PIBG. Kerana sekolah ni hak PIBG untuk membantu sekolah bagi menjalankan apa-apa aktiviti sekolah kita. Sebab sekolah ni bukan macam kita dulu dia ada yuran. Sekarang sekolah tak ada yuran, maka kita ambil alih yuran ni masuk dalam tabung PIBG sebagai derma. Tabung PIBG bagi membantu sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti sekolah. Selain pada aktiviti sekolah, kita juga ini untuk kegunaan sekolah bagi membayar soalan-soalan bagi ujian naskah dan sebagainya. Jadi saya merayu kepada ibu bapa, janganlah soal banyak banyak. Kalau putih 50 kata yuran beri, memang yuran dah beri. Ya? Kita putih 5 sebagai tabung untuk membimbing, membantu sekolah dalam melaksanakan aktiviti di sekolah kita. Yang pertama sekali pada tahun 1, murid tahun 1 yang akan didaftarkan pada 1 bulan 1 tahun 2019 nanti. Murid tahun 1 ini kita gunakan dermanya sebanyak RM90. Daripada RM90 inilah segala benda buku dan sebagainya untuk bantu sekolah kita akan guna duit ni. Jangan pula kata berat ni. Jos satu jos RM90. Dan kalau RM90 ni patut yuran PIBG RM20. Yuran PIBG ni RM20 untuk satu keluarga. Kalau kita ada 3 orang anak di sekolah ni, seorang aja kita ambil yuran RM20. Tidak kena semua. Jangan pula kata ada anak urat tu RM20 kena bayar. Tidak kan? Bagi suatu keluarga kita akan pungut sebanyak RM20 sahaja. Bagi dia kena sedap lah kata sahaja. Kita murah lah ni. Jangan fikir kita murah. Sebab masa mahal pula kita tak pernah burung. Allah mahal kita kerajaan di bodoh. Buka-buka mahal juga. Tak marah lah. Tapi bila kita murah kita marah.
biasa kan. Kalau kena takdir rezeki kita demikian, kita patut bersyukur di atas apa yang kita telah dapat masa mahal juga. Masa mahal kan tak ada marah pun kerjaan. Apa beli kita mahal, bersyukur banyak mahal ni. Tak ada yang marah pula. Apa kita bersyukur banyak, beli mahal. Tak ada marah. Bila berbuah ni, marah jauh. Itulah kewajipan kita sebagai ibu bapa untuk memajukan anak kita. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu saya sentuh berkaitan dengan anak-anak yatim di sekolah-sekolah. Untuk makluman tuan-tuan, dalam kereta saya tu saya buat balik borang pohon ke asrama perkaya daerah Besuk, daerah Magan, daerah Dulu, daerah Kuala Beran, daerah Maman. Mana-mana yang berminat kepada anak-anak yatim yang tamat tahunan tahun ini, boleh jumpa saya nanti program. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, anak yatim ini ditempatkan di sebuah asrama bagi daerah Besuk, iaitu depan Pondok Batu di Kandang. Dengan segala-galanya ada kebutuhan. Yang pertama, kalau anak kita tu daftar pada antaranya diberi percuma pakaian seragam sekolah, nombor satu. Yang kedua, wang saku sebanyak RM1.50 sahaja sehari. Yang ketiga, segala yuran persekolahannya ditanggung oleh perkaya. Kemudian yang keempat, makan minumnya di asrama ditanggung oleh perkaya. Yang kelima, adik ke sekolah dengan dihantar naik bas bukan jalan kaki. Bagi sekolah rendah akan ditempatkan di sekolah kebahasaan Bukit Tempurung yang penuh ruang kursa kita pertukahan sana. Tadi dia cerita bukan salah nak kapur di bukit dia. Tapi orang kapur tuan dah nak bagi bukit juga. Macam orang pusu tinggi lah. Dia suruh pusu kapur dia tinggi. Tak nama kapur dia kapur pusu tinggi. Padahal tak tinggi mana pusu dah. Itu Bukit Purung. Nanti ada bukit kapur dia ni, walaupun sapur pun kita bagi bukit juga. Bukit Purung. Kemudian kepada sekolah menengah akan dihantar ke sekolah menengah Bahasa Ajabi. Jadi mana-mana yang berminat boleh jumpa saya. Tapi dalam 3 minggu depan mungkin sekolah masyarakat ada kesempatan adik, kita telah menjemput anak-anak yatim ini ke sekolah kebahasaan Nur Zahirah, di mana perangan telah diberikan oleh pihak kaya dan diberi borang permohonan untuk masuk, dan telah dibuat ujian saringan membaca Quran ayat-ayat lazim. Jadi kalau kita anak kita rasa di atas sekolah tahfiz, kita boleh hantar ke sekolah asrama perkaya Marang. Di sana sama juga dan ikhtiar, anak-anak kita di samping belajar sekolah harian biasa, dia akan belajar Quran dengan menghafal Al-Quran sepanjang selama 5 tahun dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi kita janganlah rasa bimbang dan sebagainya apabila kita hantar ke sekolah perkenaan. Anak-anak kita yang tiada bapa ini akan dijaga dengan sepenuh masa oleh bapa kaya. Kemudian yang paling akhir sekali adalah pesanan saya berkaitan dengan masa cuti. Kepada para ibu bapa yang ada anak yang masih kecil ataupun di bawah parah tingkatan 5 sampai tingkatan 1, masa cuti ini perlu kita berhati-hati. Jangan kita biarkan anak kita bermain pada kawasan-kawasan yang dikeram oleh banjir. Takut bila buka sekolah pada 5 bulan nanti, anak kita saja tinggal lama. Bila kita panggil, Mamak Yusuf, jawab kawan dia meninggal dan cuti boleh 5 hari. Jadi perkara pertama kita teringat, walaupun kita rasa hari ini anak kita ni girdik, pandai berenang dan sebagainya, kena pesan betul. Jangan main air dalam masa cuti ni, takut berlakunya banjir, kelam dan sebagainya. Yang kedua, yang paling saya rasa bercerita ini kepada bapa-bapa kita, mungkin tak mari hari ini boleh goyak balik rumah. Iaitu bila bawa anak-anak ke masjid, tolong letakkan anak dekat sebelah kita. Sebab akhir-akhir ini masjid kampung kita Pasir Akar ni
terdengar suara-suara anak-anak apabila iman membaca khutbah. Sedangkan tu bila ayat dah. Apabila iman membaca khutbah, hendaklah kita diam. Jadi pelik. Kadang-kadang kalau saya nak belajarkan, bukan saya tak ada nasib dah. Sekejap lagi dunia itu belajar. Kalau kita, dia tak ada nasib dah. Bukan. Oleh kerana kita tinggal di kampung yang sama, tanggungjawab di antara kita sama untuk membimbing anak-anak kita ke arah kecemerlangan. Jadi sekali lagi saya mohon yang terbaik tuan-tuan perempuan, amalkanlah sikap bimbing-membimbing di antara anak-anak kita di kampung. Jangan pula anak mumu tak ditegur. Ya? Jadi kita kena tegur anak kita sama-sama. Anggaplah anak-anak itu anak-anak kita bersama. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, terima kasih kepada pihak sekolah yang masih menjemput saya untuk bersama-sama dalam majlis penyampaian hari ini. Kepada wakil PBD sekalum beragam terima kasih. Saya ucapkan kerana sudi hadir dalam majlis kita ini walaupun hari ini sibuk. Banyak sekolah-sekolah lain yang membuat majlis yang sama. Kepada tuan berusaha yang masih bersama kita hari ini, yang mana menyahut gambaran PBD untuk adil bertugas ke masyarakat. Kepada Tuan Berusaha Lama, Tuan Haji Rosmi Abdullah, juga saya ucapkan terima kasih kerana sudi bertugas di sekolah masyarakat. Dan yang paling akhir kepada para ibu bapa yang sudi hadir pada hari ini untuk bersama kita. Dan yang paling akhir sekali kepada para guru di sekolah masyarakat yang tidak jemu-jemu membimbing anak-anak kita walaupun menghadapi sebarang masalah. Dan yang paling akhir sekali kepada AJK PIBG yang banyak membantu saya dalam melaksanakan tugas membantu sekolah masyarakat walaupun tidak sebagai apa pun. Terutama sekali kepada Puan Alidah Ibrahim yang banyak menghubungkan kita dengan YP yang berhormat Tuan Haji Nabi Muhammad kita. Dan kepada Tuan Nabi Muhammad, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana setiap majlis yang kita dekat di sekolah kebangsaan masyarakat, beliau sentiasa memberi sumbangan dan sokongan. InsyaAllah pada masa akan datang sekali lagi kita akan jumpa beliau untuk bersama-sama kita memberi ucapan dalam majlis awal tahun nanti. Jadi sekali lagi saya berterima saya sendiri dan AJK PIBG memohon ampun jemaah sekiranya sepanjang tahun 2014 ini tersalah kata, terkasar bahasa dan sebagainya. Jadi bagi menjadi majlis ucapan saya pada hari ini, saya sudah ingin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan Tuan Haji Adnan Syed Said yang dipersuah PIBG Sekolah Bahasa Masyarakat yang penuh dengan nasihat, cadangan, serta harapan